Adik TV KPM. Salam sejahtera dan selamat pagi diucapkan kepada anda semua adik-adik di rumah. Selamat menonton teras Didik TV KPM bersama hos anda saya, Sean Steven. Adik dah makan ke belum? Pastikan anda dah makan. Kalau belum, cepat-cepat sediakan sarapan pagi anda dan pastikan mata anda telah dibuka untuk membelajar hari ini. Telinga anda pun sudah pun disediakan untuk mendengar mata pelajaran ataupun pembelajaran kita pada pagi ini. Tetapi sebelum itu saya ingatkan kepada adik-adik semua untuk sentiasa mengikut SOP seperti memakai pelitup muka, gunakan hand sanitizer ataupun sanitasi tangan dan kerap cuci tangan. Dan selain daripada itu, apabila anda berada di tempat awam, pastikan jarak di antara satu sama lain tidak kurang ataupun mestilah melebihi 1 meter. Baiklah adik-adik semua yang ada di rumah. Hari ini kita juga ada cikgu tetamu. Apa kata kita saksikan profil untuk cikgu tersebut. Jom. Dan bersama-sama kami pada pagi ini adalah Cikgu Nur Hayati. Hai Cikgu, selamat pagi. Selamat pagi. Okey, sebelum kita bermula, saya nak ajak Cikgu untuk pakai hand sanitizer ataupun sanitasi tangan. Silakan Cikgu. Okey. Dan saya pun dah pakai dah guna dah. Dan apa kata kita buka pelitup muka kami. Kepada mereka yang ada di rumah tu, apabila membuka pelitup muka anda, pastikan jangan letak merata-rata tempat. Silalah simpan ke dalam bekas yang disediakan. Seperti saya dengan cikgu ni, kita dah ada bekas khas untuk simpan pelitup muka kami. Baiklah cikgu. Okey, silakan lagi sekali kenalkan diri cikgu. Okey, nama saya Nur Hayati binti Jamil. Ya. Okey, boleh panggil saya Cikgu Hayati. Ya cikgu. Saya merupakan tenaga pengajar di Kolej Vocasional Kuala Kangsar. Ya. Kuala Kangsar Bandar Diraja yang terletak di Perak. Ya. Dan cikgu sebenarnya dah ajar dah berapa tahun dah cikgu? Saya kira tahun ni masuk tahun yang ke-13 lah mengajar yang ke-13. di sana. Tapi cikgu nampak macam umur 26. Wow. Terima kasih. Okey cikgu. Okey, baiklah untuk hari ini bukan kita berdua saja cikgu. Kita juga ada murid-murid yang ada bersama kami dalam talian. Apa kata kita kenalkan mereka? Hai semua. Hai. Okey, sekarang saya nak minta anda semua untuk kenalkan diri anda. Jangan lupa untuk beri salam hormat tangan atas dada ya. Okey, kita mulakan dulu dengan Nur Amira. Hai, Assalamualaikum. Saya Nur Amira binti Mazuki daripada Bidang Pengurusan Perniagaan tahun 1 Kolej Vocasional Kuala Kangsar. Terima kasih. Dan seterusnya Filza. Hai, Assalamualaikum. Saya Filza Musira binti Azman dari kurs Bakery dan Pastry dari Kolej Vocasional Kuala Kangsar. Terima kasih. Seterusnya kita ada Afiq. Hai, Assalamualaikum. Saya dari TV Kuala Kangsar, kos penyaman pengudaraan. Terima kasih. Dan seterusnya Nur Kristina. Hai, Assalamualaikum. Saya Siti Nur Kristina binti Ramli dari bidang kosmetologi KV Kuala Kangsar. Terima kasih. Mukri. Hai, Assalamualaikum. Saya Mukhidin Ibn Yusri dari bidang teknologi elektrik dari Kolej Vocasional Kuala Kangsar. Terima kasih. Dan seterusnya Nurul Atira. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nur Atira binti Afindi dari kos kulineri tahun 1. Okey, terima kasih kepada murid kami yang sudi bersama kami dalam talian. Baiklah cikgu, apakah subjek yang kami akan belajar hari ini?
Okey, hari ini kita akan belajar dalam slot matematik TVET ni untuk pelajar kolej vocational. Jadi tajuk yang kita akan belajar pada hari ini adalah tajuk kebarangkalian. Kebarangkalian. Baiklah cikgu. Okey, untuk mengetahui dengan lebih mendalam lagi, cikgu pun telah sediakan video kan cikgu? Ya, betul. Okey, marilah kita saksikannya. Hai semua, hari ini kita akan belajar matematik tajuk kebarangkalian. Apa itu kebarangkalian? Kebarangkalian suatu peristiwa ialah nisbah bilangan kali berlakunya peristiwa itu kepada bilangan ruang sampel dalam suatu uji kaji tertentu. Kebarangkalian ditulis dalam bentuk pecahan serta melibatkan bilangan sesuatu peristiwa dan bilangan ruang sampel. Untuk tahu lebih lanjut, jom kita belajar matematik tajuk kebarangkalian. Wow, menarik juga topik untuk hari ini cikgu. Ya, menarik. Apabila saya dengar perkataan kebarangkalian tu macam susah kan cikgu? Ke senang? Sebenarnya kalau pelajar faham konsep kebarangkalian tu, sebenarnya tak adalah susah sangat. Mereka bolehlah nak jawab soalan yang berkaitan dengan kebarangkalian ni. So apa yang susah tu akan disenangkan oleh cikgu hari ini kan cikgu? InsyaAllah. Dan apakah topik yang kami akan sentuh pada hari ini berkaitan dengan kebarangkalian? Okey, untuk matematik TVET, College Vocational, untuk tajuk kebarangkalian ni sebenarnya Sean, untuk makluman Sean jugalah. Okey, kebarangkalian ni sebenarnya adalah tajuk yang sedang dipelajari oleh pelajar SVM tahun 1, iaitu yang sekarang ni mereka dalam semester 2. Okey, jadi tajuk ni dalam semester 2. Dan untuk makluman Sean juga, pelajar ni sebenarnya mereka ni baru sahaja kembali ke KV untuk sesi belajar secara bersemuka. Oh ya, betul. Pada minggu lepas lah. Okey. Jadi ini adalah merupakan minggu yang kedua. Jadi sebenarnya mereka ni berada di rumah dalam tempoh yang agak lama sebenarnya. Dan mungkin ini adalah tajuk yang ketiga. Jadi mungkin ada yang baru nak belajar tajuk ni ataupun dah belajar tapi macam dah lupa. Jadi kita bolehlah sama-sama kita belajar hari inilah. Okey, jadi untuk tajuk kebarangkalian ni, apa yang kita akan belajar ada 3 perkara lah dalam tajuk kebarangkalian ni. Di mana yang pertama kita akan tengok bagaimana tentang kebarangkalian suatu peristiwa. Okey, yang kedua Sean, kebarangkalian bagi peristiwa pelengkap. Dan yang ketiga adalah kebarangkalian bagi peristiwa bergabung. Maksudnya ada lebih daripada satu peristiwa. Jadi kita akan tengok insya-Allah ketiga-tiga ni pada hari ini. Kita akan sentuh sikitlah. Baiklah cikgu. Okey, kepada murid-murid yang ada dalam talian, adakah anda bersedia untuk belajar hari ini? Kalau dah bersedia, bagi thumbs up sikit. Sedia. Okey, alright. Dan kepada mereka yang menonton di rumah, pastikan anda sediakan diri anda kerana kami juga akan berehat seketika dan kembali semula ke teras. Tapi sebelum itu saya juga ada lagi satu soalan untuk cikgu ya. Okey, so yang cikgu ada sebutkan yang topik yang pertama tu adalah suatu peristiwa kan? Ya, betul. Okey, dan topik kedua pula adalah gabungan beberapa peristiwa pelengkap dulu. Okey, dan kemudian yang ketiga peristiwa gabungan lah. Kebarangkalian bagi peristiwa rasanya gabungan. Kalau untuk murid-murid yang mungkin tak faham, mungkin ada kelemahan kepada murid-murid tersebut. Apa yang kelemahan yang umum yang biasanya akan ada pada pelajar ataupun murid yang sedang belajar kebarangkalian? Okey, sebenarnya kalau masalah pelajar lah kan, dia sebenarnya tak faham soalan tu. Okey, sebab bila kita dah bila faham soalan tu, okey, kita sebenarnya boleh keluarkan maklumat dan kita boleh tentukan kebarangkalian bagi peristiwa yang dinyatakan dalam soalan. Okey, jadi sebenarnya mungkin pelajar dia tak pandai ataupun tak tahu nak kenal pasti apa peristiwa yang terdapat dalam soalan. Jadi sebab tu mereka tak boleh nak nyatakan kebarangkalian tu. Okey, nanti sekejap lagi saya akan terangkan lebih lanjutlah terutama kepada pelajar sebab
di sini pelajar kelas saya hanya ada seorang saja. Yang lain adalah pelajar daripada program lain, di mana pelajar ni dia dalam kelas dia dinamakan sempena program yang dia ambil di college vocational itulah. Macam tu. Dan juga apa kegunaan ataupun aplikasi kebarangkalian dalam kehidupan kami? Okey, kebarangkalian ni kita boleh aplikasi dalam kehidupan seharian kita, di mana dalam kehidupan kita ni ada kemungkinan-kemungkinan yang kadang-kadang kita perlu buat satu keputusan. Jadi ada pilihan-pilihan, ada yang apa yang mungkin atau tak mungkin. Jadi daripada situ kita boleh tentukanlah kebarangkalian yang mana, maksudnya sebenarnya kita banyak gunakanlah sama ada sebab kebarangkalian ni dia ada dua, sama ada berlaku atau tak berlaku. Jadi macam untuk pilihan jugalah. Apa-apa dalam kita boleh kira kalau kebarangkalian ni macam mana, kita boleh tentukan pilihan macam itulah secara umumnya yang boleh saya nyatakan di sinilah. Mungkin saya boleh bagi contohlah macam pagi tadi kan saya nak pilih sama ada untuk bangun ataupun teruskan tidur. So kebarangkalian saya untuk terus tidur tu mungkin lagi tinggilah, tetapi kerana saya nak dapatkan gaji kan, terpaksa bangun juga untuk datang ke studio kan. So itulah kebarangkalian dia lah, cikgu. Dia ada dalam hidup kita ni ada dua je kebarangkalian. Maksudnya dua pilihan lah, berlaku tak berlaku. Maksudnya macam itulah, macam Sean tadi, nak terus tidur ataupun nak bangun. Macam tu. Nasib baik saya bangun hari ini untuk datang ke kerja. Lepas tu nanti saya seorang je kat sini. Okay. Apa kata kita berehat seketika dan kembali semula untuk topik matematik kebarangkalian bersama dengan Cikgu Nur Hayati. Jangan ke mana-mana. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali semula ke teras Didik TV KPM bersama dengan saya, Sean Steven dan juga Cikgu Nur Hayati bagi subjek matematik kebarangkalian. Pada pandangan saya ataupun seperti yang kita berbual tadi kan Cikgu, kebarangkalian ni sebenarnya bukan topik yang susah. Itu mengikut pandangan kita kan. Tetapi apakah pula pandangan murid-murid kami? Apa kata kita saksikan video nanti. Bagi saya, matematik adalah perkara yang sangat menyeronokkan. Semua pelajar boleh cemerlang dalam matematik, tetapi mestilah dengan memahami konsep dan sering melakukan kerja latihan. Matematik merupakan salah satu subjek yang sangat menarik. Jika kita betul-betul memahami subjek ini, kita akan berasa seronok untuk belajar. Oleh itu, kita perlu bersemangat dan cinta terhadap subjek ini ketika belajar demi mendapat keputusan yang cemerlang. Seperti saya akan sentiasa melakukan latih tubi dan mengulang kaji bab-bab yang saya pernah pelajari subjek ini. Kemahiran matematik banyak diaplikasikan dalam program yang saya ikuti. Antaranya, mengambil ukuran badan pelanggan, membuat pola dan mengenal pasti anggaran kuantiti fabrik yang digunakan untuk menghasilkan pakaian. Tanamkan dalam diri dan minda bahawa matematik bukan satu subjek yang susah. Bila rasa mudah untuk kuasai, barulah akan rasa semangat dan seronok nak belajar. Selain itu, fokus adalah perkara utama yang wajib kita buat semasa belajar matematik dalam kelas. Kita perlu tumpukan perhatian bagaimana langkah pengiraan dibuat untuk menyelesaikan sesuatu soalan.
Saya juga mencadangkan kawan-kawan untuk mulakan soalan yang rendah dulu arasnya. Jangan terus pergi ke soalan kebat atau soalan-soalan yang mempunyai markah yang tinggi. Ini dapat membantu kita memahami dahulu asas sesuatu topik. Kemudian, barulah pergi ke aras yang lebih tinggi dan mencabar minda. Kalau kita mulakan dengan yang susah, kita akan rasa tension sebab susah nak jawab soalan. Itulah dia pandangan daripada murid-murid kami dan semestinya sebenarnya belajar matematik ni dan terutamanya subjek pada hari ini cikgu iaitu kebarangkalian sebenarnya taklah susah sangat. Sebenarnya senang je, cuma kita kena beri perhatian dan juga kena fokus kepada bukan subjek tetapi kepada details ataupun ciri-ciri yang diberikan dan juga maklumat yang diberikan. So pastikan anda sediakan mata untuk melihat, sediakan telinga untuk mendengar dan sediakan hati untuk belajar untuk hari ini kebarangkalian. Tetapi sebelum itu saya nak ingatkan kepada anda semua untuk sentiasa mengikut SOP. Pastikan anda kerap cuci tangan, pakai sanitasi tangan dan juga pakai pelitup muka bila di kawasan awam. Okey cikgu, kita mulakan pembelajaran kita pada hari ini. Silakan cikgu. Okey, baik, terima kasih Sean. Okey, jadi hari ini jom kita nak tengok nak belajar tentang matematik tajuk kebarangkalian. Okey. So seperti yang cikgu telah terangkan tadi kepada pelajar-pelajar semua. Okey, so dalam tajuk kebarangkalian ni kita ada 3 perkara yang kamu akan pelajari. Okey, yang pertama kita akan tengok tentang kebarangkalian suatu peristiwa. Okey, di mana dalam kebarangkalian suatu peristiwa ni kita nak tengok dia punya ruang sampel, okey, bilangan peristiwa tersebut. So masa ni dekat sini kamu dah kena fahamkan tentang konsep kebarangkalian suatu peristiwa. Okey, yang kedua kita akan sentuh tentang kebarangkalian bagi peristiwa pelengkap. Dan yang ketiga, kita akan belajar tentang kebarangkalian. Sampai tersasul saya. Kebarangkalian peristiwa bergabung. Maksudnya ada lebih daripada satu peristiwa lah bergabung. Itu maksud dia di sini. Jadi ada 3 perkara inilah yang kita akan pelajari. Dan sekarang yang pertama, jom kita tengok dulu kebarangkalian suatu peristiwa. Okey, Mukri, Tira, Mira, Filza, Afiq dan juga Kristina. Okey. So dah bersedia? Alright. Jadi mungkin kamu dah ada belajar daripada cikgu kelas kamu. Okey, tapi mungkin ada kita tengok balik Okey. So yang pertama ni adalah kebarangkalian suatu peristiwa. Seperti dalam video yang di awal tadi, cikgu ada terangkan kebarangkalian suatu peristiwa ni adalah nisbah, bilangan suatu peristiwa kepada bilangan ruang sampel. Jadi kita boleh katakan kebarangkalian bagi suatu peristiwa A berlaku boleh ditentukan dengan menggunakan rumus. Okey. Rumusnya adalah PA sama dengan NA per NS. Okey, jadi inilah yang dikatakan tadi nisbah bilangan peristiwa. Okey. So PA di sini adalah merujuk kepada kebarangkalian peristiwa A. Okey, di mana P itu dalam bahasa Inggeris je lah, dalam bahasa Melayu adalah kebarangkalian. Okey. So A di sini adalah peristiwa A. Jadi apa-apa peristiwa lah yang kita akan tengok dalam soalan nanti. Okey, dan yang ini pula adalah NA. N ni maksudnya number lah, bilangan bilangan bagi peristiwa A. Sebab kita nak cari kebarangkalian peristiwa A. Jadi kenalah cari bilangan peristiwa A. Takkan nak cari bilangan peristiwa B pula kan? Jadi merujuk kepada peristiwa yang dia nak. Dan kita mesti nisbahkan dia. Maksudnya perkan dengan bilangan ruang sampel. So ruang sampel di sini adalah bilangan semua. Saya selalu cakap nak senang ingat NS ni adalah bilangan semua yang ada dalam sampel tersebutlah. Okey. Jadi ini definisi secara rumus lah. Tadi definisi secara bahasa Okey. Jadi perlu diingat di sini untuk kebarangkalian. Maksudnya kita mesti nisbahkanlah. Maksudnya ditulis dalam bentuk pecahan. Dan kena ingat kebarangkalian ni adalah dia sebenarnya bilangan je Sean. Dan juga pelajar Okey kelas, dia sebenarnya bilangan. So bilangan apa peristiwa yang dia nak perkan dengan bilangan semua daripada bilangan semua yang ada. Okey. So kita tengok. Okey. So daripada rumus kebarangkalian ni, dalam soalan dia tak adalah selalu bertanya tentang kebarangkalian saja. Okey, di mana kebarangkalian ni rumusnya mesti bilangan per dengan
ruang sampel. Tapi kadang-kadang dia boleh olah juga soalan tu. Kebarangkalian dia bagi dan dia suruh pula cari bilangan peristiwa A. Jadi untuk mencari bilangan peristiwa A, cara dia kita olah baliklah rumus ni. Di mana yang ni kita darab naik ke atas lah untuk cari bilangan bagi peristiwa A. So kita akan dapat bilangan bagi peristiwa A adalah kebarangkalian yang telah diberikan mesti darab dengan bilangan ruang sampel, bilangan semua yang ada. Okey, ni secara rumus lah. Alright, so kita tengok dulu contoh yang pertama, Sean dan juga kelas. Okey, baik cikgu. Okey, so jom kita tengok. Ini soalan yang asas lah. Sebiji apple diambil dari sebuah kotak yang mengandungi 25 biji apple hijau dan 35 biji apple merah. Okey, soalan dia straight to the point je. Hitung kebarangkalian apple berwarna hijau diambil. Okey, jadi sekarang kita refer balik pada rumus kebarangkalian tadi di mana PA sama dengan NA per NS. Okey, so peristiwa A di sini, peristiwa A di sini adalah apple hijau sebab dia nak kita hitung kebarangkalian apple hijau. Jadi kebarangkalian peristiwa A di sini adalah kebarangkalian apple hijau. Sebab maksudnya kita kenal pastilah peristiwa yang dia nak di sini adalah apple hijau. Jadi cikgu terangkan kita boleh tulis P apple hijau. Jadi bilangan bagi peristiwa A tersebut yang kita dah tahu peristiwanya adalah apple hijau. Okey. So dia akan jadi N apple hijau lah. Maksudnya bilangan apple hijau tu per dengan NS. NS ni maksudnya semua yang ada. Jadi yang ada adalah apple hijau dan apple merah. Okey, jadi maksudnya kita kena jumlahkanlah semua apple yang ada dalam kotak tersebut. Okey, sekarang ni boleh ikut tak kelas? Okey, boleh. Alright, good. Okey, so kita tengok bilangan apple hijau di sini adalah 25. Jadi kita akan gantikanlah 25. Kita tak letak 35 sebab kita nak cari yang apple hijau kan cikgu? Ya, dia mesti bilangan peristiwa tersebut. Dan bilangan apple ni baru kita jumlahkan semualah. So jumlah apple ada 25. Apple hijau dan 35 apple merah. Jadi kita jumlahkan. Okey. So kita selesaikan, kita akan dapat 25 per 60. Okey, maksudnya kita jumlahkanlah. Okey, so ada setengah pelajar yang bila saya tanya dalam kelas, okey, apakah kebarangkalian apple hijau? Dia orang akan jawab 25 macam tu. Jadi salah sebab macam saya katakan tadi, kebarangkalian mesti nisbah. Maksudnya bila dah nyatakan bilangan, kena nyatakan bilangan tu daripada semua yang ada. Sebab tu kita kena perkan dengan 60. Okey, jadi untuk pelajar sekarang yang ada ni, okey, kebarangkalian ni dia special sikit sebenarnya. Okey, sebab dalam matematik, biasanya kalau kita buat penyelesaian, kita akan dapat jawapan tu bila boleh diringkaskan ataupun dikecilkan lagi. Kita kecilkanlah. Tapi untuk kebarangkalian ni special sikit. Kalau jawab sampai sini, kita tak ringkaskan pun, kita masih boleh, pelajar masih boleh dapat markah lah. Nasib baik. Okey. Jadi, tapi dalam kelas saya ajar jugalah kalau nak kecilkan, boleh. So kita kecilkan. So kecilkan ni pelajar boleh guna kalkulator ataupun boleh congak macam ni, potong-potong. So bahagi dengan 5 lah. Ataupun kalau tekan kalkulator, 25, ABC, 60. Okey, boleh pelajar? Kelas? Alright. Okay, good. So, bila kecilkan, kita akan dapat, maka kebarangkalian apple hijau di sini adalah 5 per 12. Alright. Okay, kita ada contoh yang seterusnya. Boleh saya teruskan? Boleh, cikgu. Silakan. Okey, contoh yang kedua. Kali ini, saya nak Sean dan pelajar sama-samalah untuk cuba jawab. Okey. Alamak, kalkulator tak bawa. Tak apalah, kita cuba. Okey, tak apa. Senang je ni. Okey, terdapat 60 murid lelaki dalam satu kumpulan 80 murid. Alright. Satu kumpulan 20 murid perempuan lain menyertai kumpulan itu. So ada mula-mula 80 and then ada pula murid perempuan join group tu. Okey. So jika seorang murid dipilih secara rawak, hitung kebarangkalian murid perempuan dipilih. Okey, jadi saya akan sentiasa ulang sebab nak bagi ingat. Okey, so rumus kebarangkalian di sini adalah PA sama dengan NA per NS. Okey, so dekat sini peristiwanya adalah peristiwa kebarangkalian murid perempuan. Jadi kita nak kebarangkalian murid perempuan. So PA ni kita akan gantikan dengan P perempuan. Okey, maksudnya kita nak tahulah apa peristiwa, nak kena pasti. Jadi bila kita dah tahu dia nak untuk murid perempuan, jadi bilangan pun kita tahu, kita kena cari bilangan murid perempuan dan perkan dengan bilangan semua murid yang ada. Alright. Jadi sekarang ni cikgu nak tanyalah,
kamu boleh on mic. Alright. Okey, so di sini cikgu nak tanya NS dia berapa? NS ni adalah bilangan semua. Semua. Siapa nak boleh cuba jawab? jawab? Boleh angkat tangan kalau nak jawab. Siapa nak Mira jawab? nak jawab ke? Mira on mic. Okey, cuba jawab apakah NS Mira? NS sama dengan 100. Okey, macam mana boleh dapat NS 100 Mira? Sebab semua 80 murid. Okey, betul. Kemudian ditambah dengan 20 murid perempuan lain. Sebab 20 tu tiba-tiba je kan masuk join group tu. So NS dia bukan lagi 80 lah. Alright, good. So NS dia adalah apa tadi? 100 Okey. 100. Betul. Okey, sekarang untuk menulis kebarangkalian, kita kena tahu bilangan murid perempuan. Okey. So kalau kita perhatikan kat sini, okey, sebab kebarangkalian peristiwa murid perempuan, jadi kita kena cari bilangan murid perempuan. Okey. So perhatikan di sini, kita ada mula-mula 80 murid. Okey, dan kemudian dia maklumkan daripada 80 murid tu ada 60 murid lelaki. Jadi berapa murid perempuan dalam kelas ni? Dalam grup ni? Siapa boleh jawab? Afiq mungkin? Okey, Afiq. Sila Afiq. Alright. Boleh on mic? Murid perempuan adalah 40. 40. Macam mana Afiq boleh dapat 40 tu? Sebab 80 mentolak 60. Okey. Samaan murid lelaki tu tinggal 20 murid perempuan. Alright. Okey. So satu lagi kumpulan perempuan nak masuk kat situ, 20 tambah 20 40. Okey, betul. Okay, so faham, dekat faham. sini dia macam kita mula-mula kita nyatakan 20, tapi kita kena tengok soalan. Ada lagi 20 orang yang join group tu. Jadi murid perempuan di sini kena tambahlah. Ni 20 dengan 20. So kita akan dapat murid perempuan di sini adalah 20 tambah 20. Dan bilangan murid, macam tadi Mira dah cakap, bilangan semua murid kita tak boleh per dengan 80 lagi lah dekat sini. Sebab NS tu dah berubah sebab bertambah. Jadi bilangan murid dia akan jadi 80 tambah 20. Dan kita boleh selesaikanlah untuk tentukan dia punya kebarangkalian. Jadi kita akan dapat 40 per 100. Okey, kalau kita jawab macam ni pun okey. Boleh dapat markah. Tapi kalau kita nak kecilkan pun okey, tak ada masalah. So kita boleh ringkaskan dia. Dan bila kita ringkaskan, kita akan dapat jawapan yang paling mudah, yang paling ringkas adalah 2/5. Jadi kebarangkalian di sini adalah 2/5. Baiklah cikgu, sebelum kita meneruskan ataupun teruskan ke soalan yang seterusnya, apa kata kita berehat seketika dan kembali semula ke Teras di Didik TV KPM. Jangan ke mana-mana. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali semula ke Teras Didik TV KPM bersama dengan saya, Sean Siwan dan Cikgu Nur Hayati. Baiklah Cikgu, silakan. Saya teruskan Okey, pelajar semua, kita akan teruskan dengan contoh yang ketiga bagi kebarangkalian suatu peristiwa ni. Okey, so kita tengok soalan. Ya, Cikgu. Okey, di sebuah kolej, kebarangkalian seorang pelajar cemerlang dalam penilaian akhir ialah 7/10. Okey, so dekat sini ada perbezaan Tadi kita cari kebarangkalian. Sekarang tengok dalam soalan ni dia dah bagi pula kebarangkalian pada kita. Jadi soalan dia, berapakah pelajar yang dijangka cemerlang dalam penilaian akhir jika pelajar yang menduduki penilaian akhir ialah 180 orang. Okey, jadi di sini kita tengok kebarangkalian telah diberikan dan kebarangkalian yang diberikan ni adalah kebarangkalian pelajar cemerlang. Alright. Jadi kita boleh tulis macam inilah, P cemerlang maksudnya kebarangkalian pelajar cemerlang, N cemerlang per dengan bilangan pelajar. So bilangan semua pelajar dekat sini adalah 180 orang
Okey, so P cemerlang ke barangkalian cemerlang, tapi kita tak perlu cari lagi lah sebab dia dah bagi dekat kita 7/10, iaitu kan? 7/10. Alright, kemudian bilangan semua pelajar dia ada bagi kat kita iaitu 180 orang. So soalan dia bukan suruh cari kebarangkalian lagi lah. Dia tanya pula berapakah pelajar yang dijangka cemerlang ni. So kita kena cari bilangan pelajar cemerlang pula. Tadi kita duk cari kebarangkalian kan? So soalan boleh tulis macam ni lah. Okay, so untuk mencari bilangan pelajar cemerlang, jadi kita boleh olahlah rumus ni. So untuk cari bilangan pelajar cemerlang, kita bawa yang bilangan keseluruhan pelajar ni naik ke atas, dia akan jadi darab. Okey, so sebab kita nak cari bilangan pelajar cemerlang, jadi kebarangkalian pelajar cemerlang itu ialah 7/10. Jadi kita kena tahu daripada keseluruhan, maksudnya kena darab bilangan pelajar semua yang ada adalah 180. So dari sini nak cari bilangan, kita ambil pula kebarangkalian darab dengan bilangan semua pelajar. Okey, jadi bila kita darab, kita akan dapat 126 orang pelajar yang dijangka cemerlang. Maksud kat sini, soalan dia bukanlah semestinya akan tanya cari kebarangkalian. Dia mungkin akan bagi kebarangkalian, dia akan bagi bilangan keseluruhan, dan kita kena cari pula bilangan pelajar cemerlang tersebut, bilangan peristiwa yang dia minta lah. So kamu kena alert lah, okey? Maksudnya kena faham apa yang dikehendaki. Okey, Sean, saya rasa saya nak lompat sikit lah. Bukan saya nak melompat, maksudnya saya lompat slide. Okey. Alright, so cikgu nak bersenam tadi. Tak adalah, kita lompat topik lah. Ya, lompat slide sebab kita saya nak sentuh semua untuk ni. Okey, jadi yang kebarangkalian peristiwa tadi kita dah faham. Okay, sekarang saya akan pergi ke perkara yang kedua. Okey. Perkara yang kedua adalah berkaitan kebarangkalian peristiwa pelengkap. Okey, jadi jom kita tengok apakah dia. Okey, untuk kebarangkalian peristiwa pelengkap, pelengkap bagi peristiwa A ditandakan A prime ialah suatu set yang mengandungi semua kesudahan dalam ruang sampel yang tiada dalam A. Okey, itu definisi dia lah. Tapi tak apa, saya akan terangkan. Cikgu akan terangkan untuk pelajar semua apa maksud peristiwa pelengkap ni. Okey, kebarangkalian pelengkap bagi peristiwa A ditakrifkan sebagai ini kebarangkalian pelengkap bagi peristiwa A, iaitu P merujuk kepada kebarangkalian, A prime ni tadi adalah peristiwa pelengkap. Okey, peristiwa pelengkap bagi A ni maksudnya selain daripada A. Kalau A dekat sini, selain daripada A, di luar daripada A. Jadi itu yang pelengkap bagi A. Maknanya apa yang tak adalah untuk melengkapkan. Yes, pandai Sean. Baru belajar terus dah sebab tahu. Sebelum ni tak faham. Nasib baik cikgu dah ajar dah. Oh, bagus. Okey, silakan cikgu. Okey. So kebarangkalian peristiwa pelengkap, dia punya rumus dia adalah 1 tolak PA, iaitu kebarangkalian peristiwa A. Okey, cikgu akan tunjukkan supaya kamu faham apakah itu kebarangkalian peristiwa pelengkap. Okey. So sebenarnya kan Sean dan juga kelas, okey, yang kita duk cari-cari kebarangkalian tadi, okey. So nilai kebarangkalian tu kalau kamu tekan kalkulator nak selesaikan, nilai tu dia akan dapat 0 point something. Apa-apalah. Maksudnya nilai kebarangkalian yang kita cari tu dia sebenarnya berada dalam julat 0 hingga 1. Okey. Di mana kebarangkalian ni dia ada 2 je macam yang saya terangkan pada Sean tadi. Okey. So kebarangkalian kalau dia 0, dia tak akan berlaku. Dan kalau 1, pasti akan berlaku. Sebab tu nilai kebarangkalian tu kalau kita selesaikan dia sebenarnya 0, dia ada dalam julat ni sahaja. Okey. So kita nak tengok apa kaitannya dengan peristiwa pelengkap ni. Okey. So katakanlah yang ni saya bagilah kebarangkalian pelajar lelaki. Saya kata ada 4/9. Okey, dan kemudian kebarangkalian pelajar perempuan saya tak beritahu ada berapa. Baik. Okey, tapi sebenarnya dengan peristiwa pelengkap ni kita boleh tahu berapa kebarangkalian pelajar perempuan ni. Okey. So macam ni. Kan tadi kebarangkalian ni dia sebenarnya bilangan tau Sean dan juga pelajar. Bilangan, betul tak? Bilangan per dengan keseluruhan. So kalau dekat sini keseluruhannya berapa nilai? Kalau 4/9 ni, 9 tu maksudnya bilangan keseluruhan pelajar lah. Boleh tak? Kan bilangan peristiwa per dengan bilangan semua. Okey, so dekat sini 9 ni maksud dia semua pelajar yang ada. Sebab dia bilangan, okey. Dan 4 tu adalah 4 tu apa? Siapa nak cuba? Siapa nak cuba? 4 ni sebenarnya bilangan pelajar lelaki.
Pandai. Good. Bilangan pelajar lelaki. So 4 tu bilangan pelajar lelaki. Jadi semua ada 9. Daripada kebarangkalian ni kita dah tahu dah apa bilangan dia. Semua ada 9. 4 tu adalah bilangan pelajar lelaki. Jadi boleh tak kita cari bilangan pelajar perempuan kat sini? Mestilah boleh. Macam mana nak cari bilangan pelajar perempuan kat sini? 9 semua sekali. Pelajar lelaki ada 4. Jadi okey, silakan. Siapa nak jawab? Okey, kita bagi peluang. Okey, Afiq. Okey. 9 tolak 4. Okey, good. Okey. So 9 tolak 4 kita akan dapat 5. Okey, tapi kebarangkalian ni macam cikgu cakap tadi, kebarangkalian dia 5. Salah. Sebab kebarangkalian ni kita tak boleh nyatakan bilangan saja. Kita mesti nisbahkan kepada keseluruhan. Betul. So keseluruhan dekat sini adalah 9. Jadi kita kena tulis 5/9. Okey. So sebenarnya bila kita dah dapatnya ni, kalau kita jumlahkan kebarangkalian pelajar lelaki dan kebarangkalian pelajar perempuan, Sean. So kalau kita jumlahkan kita akan dapat, cuba Sean pula jawab. Okey, saya pula jawab. Alamak. Okey, so tambah kedua-duanya. Okey, so maknanya 4 tambah 5 adalah 9. Yes. Maksudnya 9 sebab ia adalah semua. Pandai, betul tu. Nasib baik. Baru nak cakap 18 tapi salah pula. Okey. Okey, 9/9. 9/9. Jadi 9/9 ni kalau kita selesaikan dia akan dapat sama dengan 1. Okay. So inilah yang saya maksudkan tadi. Inilah yang cikgu maksudkan tadi. So last kali dia mesti jadi 1 sebab bila semua pelajar per dengan semua pelajar kita akan dapat 1. Okey, jadi inilah peristiwa pelengkap di mana kalau kita ada kebarangkalian pelajar lelaki, kita boleh terus tahu. Kalau ni 4, kita boleh terus tahu bilangan pelajar perempuan, kebarangkalian pelajar perempuan berapa. Okey, so yang ini kamu kena fahamkan. Alright, jom kita tengok contoh soalan untuk peristiwa pelengkap ni. Okey, kebarangkalian Daniel lulus dalam ujian matematik ialah 3/7. Ya. Okey, cari kebarangkalian dia gagal dalam ujian itu. Macam mana kita nak jawab berdasarkan yang cikgu dah terangkan tadi tentang peristiwa pelengkap? Okey. Ada siapa-siapa nak cuba? Sebelum kita beri jawapan, cikgu. Sebelum kita beri jawapan, apa kata kita beri masa kepada murid-murid kami dalam talian dan juga di rumah untuk selesaikan masalah tersebut. Dan kita akan berehat seketika dan kembali semula ke teras Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali semula ke teras Didik TV KPM. Okey, cikgu, silakan teruskan. Okey, terima kasih Sean. So saya akan cikgu akan laju sikit pelajar kelas yang ada dalam Google Meet sekarang. Okey, so tadi kita dah sentuh tentang peristiwa, kebarangkalian peristiwa pelengkap, okey. So dalam soalan ni, okey, pelajar yang lulus kebarangkalian dia adalah 3/7. Jadi walaupun dia tidak berikan kebarangkalian sebaliknya dia suruh kita cari kebarangkalian pelajar yang gagal ni. Jadi kita boleh cari dengan peristiwa pelengkap tadi. So kita tahu 7 ni mesti bilangan semua yang ada. Okey. So 3 ni adalah merupakan pelajar yang lulus. Jadi kalau untuk dapatkan pelajar yang gagal, kita tolakkan sajalah 7 dengan 3 ni kita tolak. So kita akan dapat 4. Dan kebarangkalian kita mesti perkan dengan bilangan tu tadi iaitu 7. Jadi kebarangkalian gagal di sini adalah 4/7. Okey. Lepas tu so sebenarnya kita boleh tulis macam inilah. Kebarangkalian yang gagal sebenarnya daripada keseluruhan iaitu 7/7 tolak 3/7 iaitu yang lulus tadi sebab kita nak cari yang gagal. Jadi kita pun tolak. Okey. So 7 tolak 3 kita akan dapat 4/7. Okey. So 7/7 ni tadi yang menerangkan rumus yang saya terangkan tadi kebarangkalian tu yang ada 1 tolak PA tu. So sebenarnya di sini adalah 1 lah 7/7 tu adalah 1. Jadi kita boleh pelajar boleh terus selesaikan
dengan menggunakan rumus tersebut, 1 tolak 3/7, kita akan dapat 4/7. Okey. So disebabkan masa tak cukup, jadi saya nak ajar lagi satu ni. So saya akan lompat lagi. Okey. So kita akan pergi ke yang ketiga lah. Itu dia. Okey. So kita akan pergi perkara yang ketiga yang kita akan belajar pada dalam tajuk kebarangkalian ni, iaitu kebarangkalian peristiwa bergabung, di mana penting juga untuk pelajar faham tentang kebarangkalian peristiwa bergabung. So kita tengok di sini, peristiwa bergabung ialah peristiwa yang dihasilkan daripada persilangan dua peristiwa atau lebih. Itu sebabnya bergabung namanya, sebab ada lebih daripada satu peristiwa. Okey. Jadi kesudahan peristiwa bergabung A dan B, dia adalah merupakan unsur-unsur bagi persilangan A dan B. So yang ini adalah simbol persilangan. Jadi kalau persilangan, ingat mesti dan lah, maksud dia A dan B. Jadi kebarangkalian A dan B. So kamu pelajar semua kena ingat, kalau bentuk macam N tu, itu sebenarnya adalah dan. Jadi kebarangkalian peristiwa A dan B, dia punya rumus dia adalah merujuk kepada bilangan peristiwa A dan B tersebut. Dan macam biasa mesti perkan dengan NS, iaitu bilangan ruang sampel. Okey, jadi sekarang kita akan tengok contoh yang pertama. Okey, so pelajar semua tengok. So kita akan jawab sama-sama. Satu nombor dipilih secara rawak daripada set 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, dan soalan dia ialah cari kebarangkalian satu gandaan 2 dan. So ada peristiwa gandaan 2 dan 3. So dekat sini ada 2 peristiwa digabungkan. Jadi dengan menggunakan dan. Okey, so sekarang ni perkara pertama, cikgu nak kamu nyatakan dulu NS. NS bagi set ni. NS bagi set ni. Bilangan semua. Bilangan semua. Okey, jawab terus. Okey, jawab. Filza. NS dia 6. Okey, good. NS dia adalah sama dengan 6. Okey. So sekarang ni kita nak tengok peristiwa yang pertama, iaitu gandaan 2. So dalam set ni ada tak gandaan 2? Okey, dalam set ni ada gandaan 2, macam sifir 2 lah, 2, 4, 6. So 2, 4, 6. Alright? Dan juga gandaan 3. Okey, so gandaan, sorry lah tulisan cikgu macam tak lawa pula. Tak apa cikgu, okey je. So gandaan 3 ni kita ada 3 dan 6. Okey, so bila kita nak cari, untuk dan ni pelajar kena ingat, dan ni maksud dia yang bersilang, yang bertindan, ataupun maksud dia dekat sini sama. Jadi pelajar kena ingatlah. So, untuk 2 peristiwa ni, ada gandaan 2 dan gandaan 3, ada tak unsur yang sama? Dalam gandaan 2 dia ada, dalam gandaan 3 pun dia ada. So, dekat sini ada, nombor tersebut adalah 6. 6, ya. Okey, so nombor tersebut adalah 6. Jadi, yang sama dekat sini, ada satu nombor yang sama, iaitu 6. So, kita boleh cari, nyatakan kebarangkalian di sini adalah bilangan yang sama tu adalah 1 per dengan NS kita adalah 6. So 1/6. Jadi kebarangkalian di sini adalah 1/6. Macam tu. Alright. Terima kasih cikgu. Sebelum kita berakhir pelajaran kita pada hari ini, apa kata cikgu berikan kesimpulan daripada apa yang kita belajar hari ini, cikgu? Okey, sebenarnya tak cukup masa saya rasa. Okey, tapi sebenarnya ini juga yang paling penting tentang peristiwa bergabung. Tapi pelajar kena ingat, untuk kebarangkalian peristiwa bergabung, kita hanya fokus kepada peristiwa yang digabungkan dengan perkataan dan lah. Okey, jadi kalau dan, pelajar kena ingat dia maksudnya bersilang ataupun bertindan, dalam erti kata lain yang sama. Sebab bila bersilang maksudnya sama. So bila ada nombor yang sama, kita tengok ada berapa yang sama. Okey, so ada 1, jadi kita boleh ambil terus bilangan tu 1/6. Okey, yang secara ni kita juga boleh gunakan rumus sebenarnya Sean, tapi saya suka tunjukkan, paparkan macam ni supaya pelajar nampak apa dia dan tahu bilangan tu dan boleh
student boleh tentukan kebarangkalian untuk peristiwa bergabung ni. Terima kasih Cikgu. Dan untuk hari ini kita dah sentuh 3 topik ya, iaitu kebarangkalian apa ya Cikgu? Kebarangkalian. Yang pertama suatu peristiwa. Yang kedua peristiwa pelengkap. Dan yang ketiga saya rasa macam masa mencemburui betul sebab saya nak tunjukkan sebenarnya banyak contoh. Tapi tak apa, selepas ni kita akan lebih dalam kelas untuk kebarangkalian peristiwa bergabung. So ada 3 perkara yang pelajar perlu tahu dalam topik kebarangkalian SVM semester 2 ni. Okey, terima kasih Cikgu dan lagi sekali terima kasih kepada Cikgu Nur Hayati kerana sudi bersama kami dan juga perkongsian ilmu yang diberikan oleh Cikgu. Dan juga terima kasih kepada murid kami yang ada dalam talian, Kristina, Afiq, Nur Atira, Mukri, Filza dan juga Nur Amira. Terima kasih banyak-banyak. Dan kepada mereka yang menonton di rumah, jangan lupa untuk menonton teras Didik TV KPM setiap hari pukul 8 pagi hingga 9 pagi. Dan pastikan anda menonton pada hari esok juga pukul 8 hingga 9 pagi teras Didik TV KPM. Jumpa lagi. Bye. Terima kasih. Tips bagi mengembalikan momentum belajar setelah lama tempoh bercuti. Antaranya ialah menetapkan kembali matlamat pembelajaran anda dan anda hendaklah berfikiran positif terhadap apa yang anda rancang dan apa yang anda akan lakukan. Selain daripada itu, anda hendaklah berhubungan baik dan bersosial dengan rakan sebaya tetapi jaga SOP kerana anda dalam pembelajaran norma baharu. Dan anda hendaklah makan makanan yang sihat untuk menjaga kualiti kesihatan anda sendiri. Selain daripada itu, anda hendaklah mengekalkan pemikiran yang aktif dan belajar benda baharu di sekolah anda. Akhir sekali, lakukanlah senaman ringan untuk minda yang sihat. Terima kasih, jumpa lagi. Setiap pelajar mempunyai potensi. Potensi inilah yang hendak kita garap, kita canai, kita bentuk bagi melahirkan insan yang berilmu, berkemahiran tinggi dan sahsiah yang terpuji. Saya percaya pelajar-pelajar telah berusaha sebaik yang mungkin. Sekarang tibalah masanya kita berjuang. Keluarkanlah segala ilmu yang tersemat di dada dengan penuh ketenangan dan keyakinan. Bertawakallah kepada Yang Maha Pencipta. Insya-Allah para pelajar akan beroleh kejayaan di dalam peperiksaan. Terima kasih kepada KPM, BPL TV, tenaga pengajar, tak lupa ibu bapa yang sentiasa menjadi pendorong dan perangsang kepada anak-anak kita serta semua pihak yang terlibat. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Didik TV KPM